Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira Suhada binti Zainuddin, pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Wacana Kohesi dalam Penulisan Karangan Murid Sekolah Rendah Tahun 5, satu kajian kes. Baiklah, secara umumnya, penulisan yang baik memerlukan murid untuk bijak mengorganisasikan struktur karangan bermula daripada perenggan pendahuluan, isi-isi sehinggalah kepada perenggan penutup. Isi-isi perlulah saling bertautan menggunakan penanda kohesi. Yang dimaksudkan di sini ialah penanda wacana yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan makna ayat dalam sebuah perenggan karangan. Menurut Nurmasita Ahmad Hassan 2016 menyatakan bahawa penggunaan penanda wacana dalam teks dapat memastikan makna keseluruhan wacana disampaikan dengan aliran yang logik dan sistematik kepada pembaca dan juga pendengar. Menerusi kajian ini, saya menggunakan 3 pernyataan masalah iaitu yang pertama, Zuran Yusof dan Abdul Rasid Jamian menyatakan bahawa murid menyatakan isi yang sama, hampir sama, berulang-ulang serta isi yang melirik-lirik. Kepada Nurul Haidar Rizwan, menyatakan bahawa sebilangan murid menulis tanpa arah dan tersangkut-sangkut kerana mereka tidak tahu untuk kembangkan idea dalam membina sebuah karangan. Dan yang ketiga daripada Monica Laina Tongye dan Zamri Mahmud menyatakan bahawa idea utama yang tidak berpadanan dengan idea sampingan, isi karangan tergantung dan kabur menyebabkan seseorang sukar untuk faham mesej dalam karangan. Maka dalam kajian ini, saya membina 2 objektif kajian. Yang pertama, meneroka pengaplikasian penanda wacana oleh murid dan yang kedua, meneroka sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana oleh murid dalam menguraikan isi perenggan dalam karangan. Daripada 2 objektif yang telah dibina, saya telah membina 2 persoalan kajian bagi menjawab 2 objektif tersebut. Yang pertama, bagaimanakah murid mengaplikasikan penanda wacana dalam menguraikan isi perenggan dan yang kedua, bagaimanakah sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana oleh murid. Dalam kajian ini, saya telah membina satu kerangka konseptual mana saya menjadikan karangan murid lemah tahun 5 sebagai asas kepada kajian ini bagi meneliti 2 aspek yang ingin dikaji iaitu pengaplikasian penanda wacana dan yang kedua, sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana. Mesti aspek-aspek yang ingin dikaji, saya menggunakan teori nahu fungsian dan daripada Halidi dan Matheson 2014 untuk meneliti aspek-aspek yang ingin dikaji. Daripada untuk kajian yang saya telah lakukan ini, saya menggunakan 3 instrumen yang utama iaitu analisis dokumen, tembual dan juga pemerhatian. Pada akhir kajian ini, saya akan melihat kepada penguasaan kemahiran penulisan karangan bagi membina kefahaman murid lemah tentang signifikan penggunaan penanda wacana dan yang kedua, membantu murid menghasilkan karangan yang berkohesi. Bagi metodologi kajian pula, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah kajian kes. Saya menggunakan 3 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah daerah Taipei Perak. Untuk instrumen kajian pula, saya menggunakan tembual, analisis dokumen dan pemerhatian. Ketiga-tiga instrumen tersebut telah diserahkan kepada pakar bahasa dan pakar kandungan bagi menyemak kepada kesahan kajian. Maka untuk meningkatkan kebolehpercayaan, saya menggunakan triangulasi kaedah untuk mengutip data-data kajian. Maka dapatan kajian untuk persoalan pertama, bagaimanakah murid mengaplikasikan penanda wacana? Saya mendapati bahawa peserta kajian masih menggunakan penanda wacana tidak mengikut konteks fungsi penanda wacana. Contohnya, mereka menggunakan penanda wacana selain itu untuk membina satu ayat contoh dalam perenggan. Yang kedua, peserta kajian membina ayat dalam satu perenggan dengan panjang dan melirik. Peserta kajian juga tersalah faham mengenai kata hubung. Sebahagian daripada penanda wacana contohnya, mereka menggunakan kata hubung supaya untuk memulakan isi perenggan karangan. Yang terakhir, peserta kajian menggabungkan penanda wacana dengan kata hubung. Contohnya, mereka menggunakan kata hubung kerana digabungkan dengan oleh itu untuk membuat satu kesimpulan akhir dalam sebuah karangan. Untuk dapatan kajian bagi persoalan kedua, iaitu bagaimanakah sikap dan persepsi penggunaan penanda wacana oleh murid. Bagi dapatan ini, saya mendapati bahawa pendedahan penanda wacana kepada peserta kajian adalah melalui buku rujukan karangan, buku teks dan penghafalan formula sahaja. Peserta kajian pernah menghafal formula penanda wacana, namun mereka tidak menggunakannya kerana tidak memahami konsep asas penanda wacana. Peserta kajian juga pernah menggunakan penanda wacana namun tak memperoleh markah yang baik.
Pemahaman peserta kajian terhadap penerwacana agak rendah kerana mereka menganggap bahawa penerwacana hanya pada permulaan perenggan sahaja. Peserta kajian juga keliru dengan fungsi penerwacana dan kata hubung. Kesimpulannya, peserta kajian bersetuju untuk tidak meletakkan sebarang penerwacana dalam karangan. Kesimpulan yang dapat dilakukan untuk soalan kajian pertama, peserta kajian cenderung tidak memasukkan penerwacana ketika menulis karangan. Peserta kajian juga selalu membina isi karangan pendek dan tidak mempunyai pertalian kohesi. Dapatan kajian ini sejajar dengan kajian Nur Faizah Abdul Jabbar dan Nur Masitah yang menyatakan bahawa kelemahan karangan adalah berpunca daripada kurangnya penggunaan penerwacana dalam karangan. Bagi kesimpulan untuk soalan kajian kedua, mendapati bahawa minat peserta kajian adalah untuk menggunakan penerwacana adalah sangat sederhana kerana dipengaruhi oleh faktor kurangnya penedahan wacana seperti latihan menulis menggunakan penerwacana serta kaedah menghafal penerwacana yang membataskan mereka untuk memahami penerwacana tersebut. Dapatan kajian ini disokong melalui kajian Julidah Hassan yang membuat kajian tindakan dalam memupuk semangat murid tentang penggunaan teknologi Nearpod yang dibina untuk menggalakkan murid membuat latihan penerwacana. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat peningkatan prestasi markah yang baik dalam kalangan murid. Wesan juga menjelaskan bahawa kaedah pengajaran karangan dan penerwacana perlu disesuaikan dengan tahap penguasaan pelajar. Maka kajian ini juga memberi implikasi kepada contohnya memberi pengetahuan kepada guru untuk memahami dan mengenali kelemahan yang dihadapi oleh murid lemah. Yang kedua, untuk mengetahui potensi murid lemah dalam membina sebuah karangan. Dan akhir sekali, proses BDP Bahasa Melayu dapat menghasilkan murid yang bijak menulis karangan. Terdapat juga cadangan yang dicadangkan kepada KPM, guru dan kajian lanjutan di mana pada KPM mengadakan bengkel atau seminar khas yang melibatkan fasilitator yang berkelayakan atau guru-guru cemerlang bahasa Melayu. Yang kedua, mengadakan modul pengajaran karangan yang dapat dijadikan panduan kepada semua sekolah. Kepada guru pula, guru boleh menggunakan teknik nyanyian gubahan lagu penerwacana dengan menggunakan irama-irama yang mudah diingati oleh murid. Yang kedua, mencipta satu permainan pelajaran yang menarik untuk menggalakkan murid untuk menggunakan penerwacana dan karangan. Maka kajian lanjutan pula mencadangkan bahawa seterusnya akan menggunakan pendekatan kajian berlainan di mana dalam kajian ini saya menggunakan kajian kes. Pada kajian lanjutan yang lain, boleh menggunakan kajian tindakan dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan sampel murid bukan Melayu. Dan akhir sekali, boleh meneruskan kajian penerwacana di peringkat sekolah rendah dengan lebih giat lagi. Ini adalah rujukan yang saya gunakan sepanjang menjalankan kajian. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.